antara lain adalah perniagaan kedai impun pertanian lah, yang mana PPK memang dah sinonim dengan kedai impun pertanian. Kita ada jual baja, racun, benih dan sebagainya lah, dan juga alat-alat pertanian. Dan kita ada pembekalan untuk nursery pokok-pokok buah-buahan, dan kita ada program SKLT, skim kredit ladang tersedia, di bawah kredit di bawah kedai impun pertanian untuk peserta-peserta jagung. Dan untuk pengembangan Yang Berhormat Datuk, sehingga hari ini kita dah ada 15 orang lah peserta jagung di bawah ladang kontrak SKLT ni. Kemudian kita ada perkhidmatan sewaan, premis, tanah dan logistik. Kemudian kita ada perkhidmatan kerja kontrak, dan kita ada pengedaran skim baja padi kerajaan persekutuan, dan juga kita ada pusat pengumpulan hasil pertanian, yang mana tujuan utama dia untuk mengumpulkan hasil pertanian. Untuk sekarang ni kita fokus kepada dua komoditi, iaitu cili api bara, dan juga jagung sendirilah, dan untuk seterusnya kita ada juga dusun durian, lebih kurang dalam 30 ekar di Kampung Talang, dan kita ada mini estate tanaman getah di Kampung Purut, lebih kurang dalam 300 ekar kawasan keseluruhan, yang bertanam lebih kurang dalam 250 ekar di Kampung Purut. Dan selain daripada itu, inilah dia projek-projek pengelolaan makanan yang kita ada, iaitu projek tanaman jagung lah, yang kita usaha bersama dengan beberapa peserta di bawah skim SKLT ladang kontrak ni tadi. Dan untuk pengembangan Yang Berhormat YB, kita dah ada hampir 105 ekar lah yang di bawah PPK, di bawah program usaha sama ni tadi, dan kita ada 95 ekar yang melibatkan 15 peserta di bawah program ladang kontrak SKLT, skim kredit ladang tersedia, di bawah program jagung juga, bermakna kawasan keseluruhan untuk tanaman jagung di bawah PPK 200 ekar. Dan sasaran kita setiap tahun kita nak penambahan kawasan baru bagi mengeluarkan tanah terbiar lebih kurang dalam 25 ke 30 ekar, yang bermula pada tahun inilah kita dah mula. Jadi baru-baru ini kita dapat peruntukan di bawah rancangan ekonomi untuk 25 ekar di Kampung Gamin, dan kita akan bermula lagi penambahan kawasan bermula pada tahun 2021 untuk akan datang. Dan seterusnya kita ada projek mitigasi cili di Kampung Tebing Tinggi di Teraci, lebih kurang dalam 4,000 polybag untuk cili api bara. Dan selain daripada itu, yang terbaru kita dah melaksanakan projek mitigasi sayur meja di Kampung Sawah Liat, Ulu Mendul. Kalau YB nak balik nanti, sebelum sampai jalan lurus dekat apa tu, dekat Ulu Mendul tu, nanti YB ada lapak sebelah kanan, ada lapak bangunan warna biru tu, di situ ada lapak meja-meja. Ada lapak meja. Dekat ekor lembut dia, betul kan? Dekat situlah. Dragon fruit. Jadi kita nak ambil alih tanah tu dengan tuan-tuan tanah, dan kita dah bangunkan dengan projek mitigasi sayur meja lah. Dan sekarang ni untuk pengembangan Yang Berhormat YB, kita tengah set up hampir 80% lah, dan insyaAllah kita jangkakan lagi seminggu 2 minggu kita akan bermula lah dengan tanaman sayuran, insyaAllah. Dan itu adalah beberapa aktiviti yang dilaksanakan di bawah PPK Tanjung Ipung untuk pengembangan Yang Berhormat. Dan pada hari ini saya nak terangkan sikit lah projek yang kita dah bawa di sini hampir 2 tahun, iaitu projek tanaman jagung manis, yang mana yang Berhormat tengok sekarang ni di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah ladang jagung yang saya panggil fasa kedua, berkawasan 30 ekar, yang mana sebelah kiri Yang Berhormat kawasan yang telah habis ni lebih kurang dalam 12 ekar lebih, dan sebelah kanan Yang Berhormat lebih kurang dalam 10 ekar lebih lah. Yang ini yang kita tanam secara berperingkat-peringkat lah. Dan jenis variety jagung yang kita tanam GC Golden Corn 93, GC 93, dan Purple Corn iaitu Asia 99. Dan lokasi yang kita buat adalah Pasar 2 yang ni 30 ekar, dan Pasar 1 di betul-betul sepadan Pasar 2 ni lah, lebih kurang dalam 25 ekar. Dan kemudian Kampung Gamin kita ada 50 ekar. Kita dah bermula dengan 25 ekar di bawah untuk KPRI, dan kita akan bermula dengan baki itulah 25 ekar untuk akan datang. Jadi jumlah peserta yang di bawah PPK ni tadi, yang tidak termasuk di bawah program SKLT, di bawah program SKLT kita ada 15 orang peserta. Dan yang ada 2 ekar, yang ada 5 ekar, yang ada 15 ekar, jadi ada 15 orang. Kemudian di bawah program ni tadi kita ada 9 orang peserta, yang mana 3 orang daripada Pasar 1 Kampung Gemetir, 3 orang daripada Pasar 2 Kampung Gemetir, dan 3 orang di Kampung Gamin Pasar 1. Bermakna ada 9 orang lah di bawah program ni lah. Jadi tujuan utama dia adalah memastikan bekalan makanan kita lah, terutama sekali jagung,
berada pada tahap timbangan yang baik lah, spot yang baik. Dan juga tujuan utama adalah kita nak membasmi tanah-tanah terbiak, dan kita nak melahirkan ramai lagi usahawan muda, terutama sekali golongan belia di bawah umur 40 dan juga B40. Itu sasaran kita lah. Jadi alhamdulillah untuk Muhammad Datuk, daripada peserta ramai-ramai ini tadi, kita ada lebih kurang dalam 6 orang yang di bawah B40. Yang 9 orang tadi, kita ada 6 orang yang di bawah B40. Dan program yang kita wujudkan sini adalah program mentor-mentee. Maksud dia, peserta pasal 1 yang telah berjaya akan menjadi mentor pasal kedua. Kemudian yang pasal kedua ni tadi dia akan jadi mentor untuk pasal-pasal yang akan datang. Itu tujuan kita lah. Kita nak melatih supaya di peringkat usahawan masing-masing mahir lah, daripada peringkat penanaman, penyediaan kawasan sampai harvesting lah. Dan seterusnya untuk makluman Yang Berhormat YB, program yang sebagaimana saya maklumkan tadi, kita ada juga program skim kredit ladang tersedia ataupun SKLT di bawah projek jagung ni, projek jagung tadi, yang mana kita menyediakan beberapa kemudahan kredit kepada ahli-ahli. Sasaran kita kepada ahli padan yang berminat dan mencuburi bidang pertanian, terutama sekali jagung, tetapi dia tak ada modal untuk mengusahakan. Inilah dia, kita akan absorb kat bawah program ni. Contohnya CA ni tadi, dia ada tanah 3 ekar dan dia berminat nak buat jagung, tetapi dia tak ada kemampuan dari segi modal untuk benih, baja, ilmu dan juga pembajakan. Jadi di peringkat PPK, di bawah Biro Kredit dan Simpanan, kita akan bagi dia bantuan dalam bentuk kredit. Jadi kita akan bajak kawasan dia, kemudian kita akan bagi benih, baja dan juga SOP. Dan dia akan belajar dengan usahawan kita sehinggalah dia berjaya. Dan dia akan mula tanam, hasil tu besok akan melalui Hutan Padang di bawah PPHP tadi, Pusat Kumpulan Hasil tadi. Yang mana kita ikat dengan peserta ni tadi untuk penjualan hasil dengan kita. Dan di peringkat PPHP kita tak ada ambil untung pun, Yang Berhormat Datuk, kita hanya ambil 2 sen sebagai token untuk kos pengurusan serta tongkol, dan kita pasarkan melalui kontrak farming yang telah PPK buat, bukan kontrak buat, MOU dengan kilang, itu kilang Golden Corn di Melaka, Golden Corn di Melaka. Dan untuk makluman Yang Berhormat Datuk, sehingga tahun lepas untuk projek 25 ekar kita dah dapat hampir 46% IRR kita kan. Dan dia punya ROI lebih kurang dalam 1.15%. Dia perkiraan dia untuk makluman Yang Berhormat YB, 1 ekar lebih kurang dalam 10,000 tongkol, 9 ke 10,000 tongkol. Sebenarnya kalau ikut Jabatan Pertanian yang saya borak dengan Jabatan Pertanian lah, dia boleh dapat sampai 12,000 tongkol sebab kita main satu lubang 2 pokok. Tapi saya ambil kurata lebih kurang dalam 10,000 tongkol lah. Bermakna kalau kawasan kita ni tadi 30 ekar untuk pasal 2, kita ada lebih kurang dalam 300,000 tongkol untuk satu musim. Satu musim 300,000 tongkol. Satu tahun kita akan buat 3 musim penanaman. Bermakna kita ada hampir 900,000 tongkol untuk satu tahun untuk 30 ekar. Jadi di bawah PPK yang dah bertanam sekali, kita boleh dapat hampir, kalau kita achieve semua kawasan, kita boleh dapat 2.5 juta untuk satu tahun jumlah tongkol yang akan kita keluarkan. Ini campur lah antara grade A, grade B dan juga grade C. Dan untuk makluman Yang Berhormat, kebiasaannya kita mengira 60% lah daripada jumlah pengeluaran kita adalah grade A, yang mana grade A dia punya kriteria dia lebih kurang dalam 400 ke 500 gram, lebih kurang lah 400 ke 500 gram adalah grade A, dan dia punya kena penuh, dan bawah daripada itu adalah grade B dan juga grade C. Dan dari segi harga pasaran, harga ladang yang telah kita ikat untuk peserta, kita bagi dia lebih kurang dalam 63 sen, 63 sen untuk grade A dan 45 sen untuk grade B, lebih kurang satu lah. Dan grade C kita kira guni, kita guni satu guni lebih kurang dalam RM35 kalau tak salah saya lah. Satu guni itu grade C lebih kurang dalam 120 ke 150 tongkol untuk satu guni. Tetapi untuk purple corn, harga ladang untuk grade A dia boleh cecah RM1.5 untuk satu tongkol grade A. Itu pun kalau kita jual secara apa, kalau kontrak di luar lah, di luar RM1.5 ke RM1.80 untuk grade A. Grade B antara RM1 ke RM1.20 grade B untuk purple corn, dan grade C 7 ke 80 untuk grade C. Purple corn ni memang satu kata orang tu memang harga yang tinggi lah, boleh menambah pendapatan yang apalah. Tinggal lagi dia ada beberapa keburukan yang mana dia pokok dia kurang sikit ketahanan penyakit dia. Tetapi kalau dapat tanam, dapat tumbuh mengikut
kita punya perancangan tadi memang dapat peluang yang berganda lah. Sebab harga dia memang berganda daripada yellow corn. Jadi kita pun tanam untuk makluman Yang Hormat, kita tanam atas permintaan kilang lah. Sebab kita dah MOU dengan kilang, jadi kita ambil variety yang telah ditetapkan oleh kilang lah. Contohnya macam ni lah, GC93. GC93 ni memang tak dijual kat luar. Benih ni hanya untuk kilang saja. Yang ada jangan jual di luar kebanyakannya lekat, kan, dan jenis-jenis lain lah. Memang keluarga jagung mutiara, jagung manis, tetapi beza dia untuk makluman Yang Hormat, beza GC93 ni, dia punya break kemanisan dia memang takkan bawah 17. Memang dia akan atas 17. Kebiasaan jagung antara 15, normal 15 ke 14 lebih kurang. Tetapi untuk GC93 dia 17 ke atas. Itu yang kita dah test setiap musim lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuningan dia tu lebih cantik, golden, berbanding dengan mutiara biasa yang dia seakan-akan light yellow. Tetapi jadi bila dia dah matang, dia punya kernel dia memang golden. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, dia punya isi dia berbeza dengan jagung mutiara dia lebih crunchy, dia lebih apalah. Dan dia punya tumbuh saran lebih kuat lah. Dia maksudnya dia tahan dari segi penyakit dan lain lah. Contoh dia macam kawasan kita rendam dalam 2-3 hari memang dia tak ada masalah, dia masih berhidup. Tinggal lagi risiko ataupun ancaman yang berlaku di ladang-ladang jagung, contohnya yang macam baru ni untuk perumahan Yang Hormat, itulah dia antara dia serangan tikus lah. Sebenarnya penyakit lain contohnya macam ulat-ulat memang banyak, tetapi macam saya beritahu tadi, jagung ni dia tahan kepada penyakit dan rintangan lain lah. Tetapi bila ada serangan itu yang menyebabkan kita tak boleh buat apa-apa lah. Jadi untuk perumahan Yang Hormat, pengeluaran jagung untuk blok A ni lebih pada 12 ekar lebih, kita dah rugi hampir 30,000, 25 ke 30,000 yang sepatutnya usahawan kita dapat, tetapi habis menjatuh saja. Daripada 12 ekar 120,000 tongkol yang kita anggarkan keluar, hanya lebih kurang dalam 9,000 tongkol saja yang dapat kita keluarkan, tak sampai 1 ekar. Bermakna lebih tu memang dah kena makan tikus. Jadi itulah risiko yang paling besar yang dihadapi oleh usahawan di bawah bimbingan PBK yang sekarang, kan. Dan kita berharap yang blok B dan blok C ada di sana, kan, di belakang, takkanlah diserang. Jadi saya pun baru ni untuk makluman Yang Hormat, kita panggil veterina, pegawai veterina pun turun. Jadi dia pun cakap yang sama sebagaimana pegawai daripada pertanian lah, Cik Asnor dan Cik Bakar lah, pegawai yang sama. Dia memang tak ada ubat untuk sembuh macam serangga. Dia cuma ada untuk perangkap dan juga untuk bagi di umpan untuk makan, itu sajalah. Jadi disyorkan oleh pertanian untuk mengelakkan berlaku lagi serangan ni. Selepas ni kita akan bajak balik kawasan kita dengan menggunakan piring 2 kaki lah. Biasa kita pakai sekaki, so kita akan pakai 2 kaki untuk keluarkan dia daripada sarang. Itu kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, kita akan mula meracun malation sebagaimana yang salah seorang usahawan kita maklum tadi. Itu adalah kaedah yang disyorkan juga oleh pertanian, kan, untuk menghalau dia. Sebenarnya bukan membunuh. Dia kalau kena tu dia akan lari. Dia sebab malation ni dia bau terlalu kuat, jadi nak menghalau dia keluar. Nampak Yang Hormat juga, kita gunakan juga kaedah burung hantu. Untuk makluman Yang Hormat, kita dah pasang satu rumah burung hantu, kan. Tapi ialah burung hantu ni kita bukan boleh pikat-pikat dia datang. Jadi kita dah buatkan rumah, kita berharap insyaAllah lah dia akan datang lah, meninggal. Jadi mungkin dia datang tu dapat mengurangkan sikit risiko tikus nak keluar tu takut, kan. Jadi itulah beberapa perkara yang pihak PBK dan beberapa usahawan cuba laksanakan. Tapi untuk makluman Yang Hormat, kali ni memang teruk terjejal lah. Dan di peringkat usahawan-usahawan di bawah PBK tadi pun, dia orang pun dah mula down dan collapse, kan. Jadi sebab ni lah, sebab kita berharapkan pewarna hasil yang baik. Sebab pengalaman kita di Pasar 1, kita dah buat hampir dekat 2 tahun, memang tak ada masalah. Ada masalah tikus, tinggal lagi macam cerita tadi lah, serangan dia dalam 1,000-2,000 tongkol, memang tak banyak lah. Dan kali ni memang betul-betul sekampung dia keluar. Jadi saya ingat itu saja beberapa perkara yang saya nak terangkan. Cuma saya nak menyampaikan hasrat daripada usahawan PBK Tanjung Ipoh dan juga usahawan di bawah program SKT. Kita ada 15 orang campur dengan 6, bermakna kita ada 1 orang untuk perumahan Yang Hormat. Usahawan kita memerlukan traktor bagi mengurangkan kos operasi yang tinggi. Setiap kali kita nak bajak, setiap musim 1 ekar kos dia lebih kurang dalam 400. Bermakna untuk kawasan 25 ekar je kita kena
berbelanjakan kos operasi dia hampir dekat 6,000 untuk satu musim, bermakna hampir dekat 20,000 untuk satu tahun, 3 musim lebih kurang. Jadi kos operasi ini menjadi satu bebanan besar kepada usahawan-usahawan kita lah. Jadi saya dah kira dah, kita ada 21 orang. Konsep yang akan kita buat besok, kita akan menggunakan kereta ni untuk dikongsi semua usahawan dengan kos yang minimum. Maksudnya dia ada kos, tapi kos tu mungkin kos perbaikan dan juga kos untuk desain dan sebagainya lah. Bermakna kalau cas masa di luar RM400, mungkin kita akan cas RM1,5. Jadi ini dapat mengurangkan bebanan usahawan lah. Jadi kereta adalah kata orang tu keperluan utama memang dalam, sebab kawasan kita dah besar untuk Muhammad dah ada 2 tekad dan kita akan bertambah sebagaimana saya maklum tadi. Sasaran kita untuk setiap tahun kita nak tambah 25 ekar untuk kawasan tanah terbiar. Sebab sekarang ni pun untuk Muhammad dah ramai tuan-tuan tanah dah datang jumpa peladang. Bila dah tengok kita dah maju ke tanah terbiar, dia orang dah offer, cik buatlah cik tanah kita, cik buatlah cik tanah kita. Jadi dia orang dah lapar dan kita dah bagi, kita bayar kepada tuan tanah 400 ke 400,500 satu ekar setahun kita bayar. Dan juga ini memberi manfaat dah kepada tuan-tuan tanah. Dan selain daripada tu kita sedekahkan jugalah jagung-jagung kalau ada tuan tanah nak datang nak makan kan. Itu kata orang tu kita punya untuk apalah siasat kita lah. Jadi saya ingat tu sajalah berkenaan dengan Anu 7 projek jagung di bawah Tanjung Ipoh ni, dan insyaAllah kita akan terus memastikan tanah-tanah terbiar terutama sekali di daerah Pulau Pilah ni ditanam dengan jagung, sebagaimana hasrat kerajaan negeri juga nakkan Pulau Pilah ni sebagai corn valley. Ini yang kita sasarkan untuk perumahan yang bermakna. Jadi itu sajalah taklimat ringkas daripada saya. Terima kasih.